Kemajuan teknologi komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam masyarakat merca pada kini, khasnya perubahan dari aspek perhubungan sosial. Sejak diperkenalkan, teknologi komunikasi seperti internet dan AI kian berkembang menjadi perantara utama dalam komunikasi sesama insan. Namun, not all that glitters is gold. Jika ia digunakan tanpa hemah, akhirnya membawa natijah padah. Mari kita dengarkan apa implikasi yang telah terjadi berkaitan penyalahgunaan teknologi komunikasi ini. Siasatan dibuka mengenai penyebaran berita palsu. Menyebar berita palsu. Penyebaran berita palsu serta kandungan. Menyebarkan berita palsu. Penyebaran maklumat palsu di era teknologi moden telah menjadi ancaman besar yang sukar dibendung. Hanya dengan beberapa klik, sesiapa sahaja mampu menularkan berita atau informasi yang tidak sahih, terutamanya melalui platform media sosial seperti Facebook, Twitter dan WhatsApp. Keadaan ini menjadi lebih membimbangkan apabila maklumat diterima tanpa sebarang semakan, mengakibatkan kekeliruan dan ketidakpastian yang bukan sahaja berpotensi mengugat ketenteraman, malah mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu-isu penting. Baru-baru ini, negara kita dilanda wabak COVID-19 yang mencetuskan kegelisahan besar di kalangan masyarakat, terutama ketika krisis kesihatan berada pada kemuncaknya. Malangnya, pelbagai maklumat yang tidak tepat mengenai rawatan, penyebaran virus dan langkah pencegahan tersebar luas melalui media sosial dan aplikasi mesej mengakibatkan kekeliruan serta kebimbangan yang tidak berasas. Bukan sekadar itu sahaja, berita palsu berkenaan politik, kesihatan, penipuan dan skam dalam talian dan juga ekonomi negara. Langkah penting yang boleh kita lakukan adalah memastikan kesahihan sumber maklumat yang diterima. Setiap berita atau informasi mesti diperiksa dengan teliti, terutamanya jika ia datang dari laman web atau media sosial yang tidak dikenali. Tak pasti, jangan kongsi. Antara kesan negatif lain yang dapat dilihat akibat daripada perkembangan teknologi dalam komunikasi ini adalah berlakunya buli cyber. Sebagai contoh, terdapat satu kes yang melibatkan seorang pempengaruh yang bernama Aisha yang telah membunuh dirinya akibat daripada tekanan yang dihadapi melalui buli cyber yang berlangsung di TikTok. Didapati terdapat seorang individu menggunakan gambarnya dan membuat beberapa ugutan untuk merogol dan membunuh serta mencederakannya. Implikasi dari kes buli cyber yang melibatkan Aisha ini merupakan satu peringatan kepada kita bahawa tindakan kita di dunia maya atau dunia teknologi ini dapat memberi kesan yang nyata yang perlu kita bendung sebelum ia menjadi barah dalam masyarakat. Dalam pada itu, antara langkah yang dapat diambil bagi membendung perbuatan tersebut adalah dengan mengumpul bahan-bahan dan bukti-bukti seperti mesej yang berbau ugutan, hinaan, kecaman dan sebagainya, sekaligus membuat laporan kepada pihak berkuasa seperti pihak Suruhanjaya MCMC dan PDRM. Hal ini amat penting untuk kita ambil langkah yang proaktif bagi mengelakkan daripada buli cyber ini semakin berleluasa. Penggunaan telefon bimbit dalam kehidupan kita kini bagai isi dengan kuku. Namun, terlampau asyik menatapnya boleh membawa padah, lebih-lebih lagi ketika di luar. Di sini terlihat betapa sudah menjadi suatu fenomena normal untuk berkomunikasi dalam telefon sehingga mengabaikan apa yang berlaku di sekeliling. Berselisih bahu tanpa bertegur sapa, tanpa memberikan salam. Sedangkan Rasulullah SAW menganjurkan budaya memberi salam. Lantas kita menjadi masyarakat yang lebih rapat dengan orang yang jauh dan jauh dengan orang yang rapat. Apa yang lebih membimbangkan lagi adalah apabila budaya menatap layar telefon ini terbawa-bawa walaupun ketika di jalan raya. Betapa ramainya yang melintas jalan tanpa berkomunikasi dengan sekelilingnya, seperti menoleh untuk melihat kereta terlebih dahulu. Begitu juga pemandu yang bermain telefon tatkala memandu tanpa berkomunikasi dengan hal sekelilingnya, seperti pelintas jalan dan kereta daripada pelbagai arah. Akhirnya berlakulah kemalangan sehingga boleh meragut nyawa. Melihat perihal inilah beberapa inisiatif telah diambil seperti iklan PSA mengenakan denda berupa wang dan penjara mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987 jika melakukan perkara yang sama secara berulang. Tuntasnya, segala implikasi negatif yang disebutkan tadi sebenarnya boleh dicegah dan dielak, iaitu dengan mempelajari kemahiran komunikasi insan serta mempunyai empati terhadap orang lain. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.